Sekejap, saya sedang rekod. Okey, baik. Alhamdulillah, dah rekod dah. So, dekat skrin yang awak tengok ni, kita ada taburan kebahagiaan, komponen dia komponen statistik. Okey. Kita punya objektif pembelajaran hari ini adalah memahami dan menggunakan konsep taburan binomial. Murid akan dapat menyenaraikan unsur bagi suatu pemboleh ubah rawak diskrit binomial. Okey, baik. Yang ni saya kata tadi, kita nak belajar tadi pemboleh ubah rawak, tetapi dia ada diskrit binomial. Sebab pemboleh ubah rawak ni ada dua jenis. Satu pemboleh ubah rawak diskrit, satu lagi pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, apa beza diskrit dan selanjar? Diskrit ni benda-benda yang kita boleh kira, accountable, kita boleh kira. Okey, benda yang kita boleh kira. Saya ingat awak kena ingat ni, kalau awak masuk matrik nanti, awak masuk universiti nanti, awak belajar bidang matematik, engineering, kalau orang cakap pasal diskrit, okey, matematik diskrit, apa dia diskrit? Diskrit adalah benda yang boleh dikira. Satu lagi, pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, selanjar ni dia bukan tadi boleh dikira, yang ni tak boleh dikira, bukan. Selanjar dia diskrit boleh dikira, selanjar dia ada selang. Okey, dia ada selang. Contoh dia ada range dia. Ada range, faham maksud dia? Maksudnya kalau kita kira berat, contoh berat ahli keluarga awak kan. Berat awak kira awak ambil data berat ahli keluarga. So ada yang berat banyak ni, ada yang berat banyak ni. Jadi dia ada satu range. Berat rumah ini dan rumah ni berat dia lebih kurang daripada sini sampai sini. Tu dia ada range dia. Itu kita panggil pemboleh ubah selanjar. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok dekat sini, menyenaraikan semua nilai yang mungkin bagi satu pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. Ni pemboleh ubah X ni kalau ikut buku dia pakai macam ni, rawak dan diskrit boleh dibilang berlaku mengikut peluang. Okey, dia sebenarnya dia telah meringkaskan apa yang dalam buku teks lah. Okey, contoh macam bilangan hari hujan dalam seminggu, benda-benda yang kita boleh kira lah. Okey, bilangan kereta yang dijual, bilangan pelajar yang lulus. Okey, jadi tak apalah tu. Okey, mari kita tengok yang ini. Okey, contoh satu ni. Baik, sekeping duit shilling 20 sen. Dia ada gambar tu. Okey. Dilambungkan sebanyak 2 kali. Okay, dia sebut dah, dia ada duit shilling, lepas tu dia baling 2 kali. Okey, sekali. Jika X adalah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat angka, so dia bagi tahu dapat angka, walaupun kita boleh dapat angka dengan gambar. Okey, macam kita belajar sebelum ni, ingat tak Math Modern Form 4 taburan kebarangkalian? Bukan taburan kebarangkalian, teori kebarangkalian. Jadi kita ada dalam kes ni, kita ada angka dan juga gambar. Okey, sama ada angka ataupun gambar. Yang ni lah angka. Yang ni gambar. Okey. Senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, dia sebut dah. X ialah pemboleh ubah rawak yang mengikuti bilangan kali mendapat angka. Okey, jadi kan kita tahu sampel yang kita akan dapat bila kita baling 2 kali. Sampel dia, ni sampel lah, bukan jawapan lagi, sampel. Kita selalu buat macam tu, sampel. Kita baling 2 kali, apa kemungkinan yang dapat? Macam kita belajar sebelum ni. Tekan 4 dulu. Apa dia? AG. Apa dia? AG. Boleh jadi kita dapat angka, lepas tu kita dapat gambar kan? Lepas tu? Boleh jadi kita dapat dua-dua angka. Okay, good. Lagi? Boleh jadi tak kita dapat G, A Boleh. dan GG. Okey, ini sampel kita yang maknanya dengan kata lain ini je jawapan kita. Tak akan ada jawapan lain. Betul Maksudnya kita dah kumpul skop dia. Inilah jawapan dia. Sampel dia akan dapat ini saja, tak akan ada yang lain. Jadi kita balik pada soalan. Jika S ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat angka. So saya tengok kat sini, kita kena lihat sini angka, sini ada 2 angka, sini angka. Sini tak ada angka. Jadi jawapan kita untuk X adalah, okey, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Jadi jawapan kita adalah X, okey, adalah, sebab saya kata tadi, countable, boleh dikira, discrete. Jadi, jawapan kita adalah
Boleh jadi tak? Boleh jadi tak awak baling tadi, awak tak dapat angka. Sebab dia kata nak dapat angka kan. Boleh jadi tak awak tak dapat angka? Boleh. Boleh. Sebab ada kes kan. Kita ada kes sini, tak ada angka. Kita ada kes kat sini, kita tak ada dapat angka. Maknanya jawapan kita boleh jadi tak dapat apa-apa, kosong. Boleh jadi tak kita dapat satu je angka? Boleh. Boleh. Boleh, sebab ada kat kes kat sini ada satu-satu kan, jadi satu. Boleh tak jadi kita dapat dua-duanya kita baling dapat angka? Boleh juga. Boleh juga, okay. So, this is very simple question. Dia suruh senaraikan semua nilai yang mungkin. Inilah nilai kita yang mungkin. Okay, simple je. Dan satu saya kata soalan ni jarang keluar exam lah, jarang sangat. Sebab dia akan duduk dalam binomial. Okay. Okay, boleh faham cakap ni? Inilah maksud boleh ubah rawak discrete. Boleh. Okay, benda yang countable, boleh dikira. Baik, kita tengok nombor 2. Okay, nombor 2. 6 orang dipilih secara rawak daripada tingkatan 5 di sebuah sekolah. Dia sebut dah dia pilih 6 orang. Okay, daripada ramai-ramai tu dia dah pilih dah 6 orang. 6 orang dipilih secara rawak. Jika X adalah satu pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan pelajar yang merupakan pengawas, dia skopkan lagi kecil lagi. Okey, dalam satu sekolah tu dia nak pilih 6 orang. Okey, lepas tu dia kecilkan lagi skop. Kalau dia pilih X, dia nak disebut pula X. X ialah suatu pembuli ubah rawak. Dalam ramai-ramai tu dia pilih 6. Lepas tu dalam 6 tu boleh tak dia dapat pengawas? Bilangan pelajar yang merupakan pengawas sekolah. Okey, carikan semua nilai yang mungkin bagi X. Awak faham maksud saya? Yang pertama, dia nak pilih 6 orang daripada dalam sekolah tu. Dia nak pilih 6 orang. Dalam masa pada yang sama dalam 6 orang tu, dia ada satu lagi kebarangkalian yang wujud, iaitu boleh tak dia dapat pengawas dalam 6 orang tu. Okey, jadi jawapan kita balik pada tadi, dia nak X kan? Mungkin bagi X. X tu 6 orang lah. Boleh jadi tak masa awak pilih tu tak ada orang, tak ada pengawas? 6 pilih tak tengok semua tak ada pengawas. Boleh jadi tak? Boleh. Jadi kosong. Boleh jadi tak seorang je? Dan ramai-ramai tu seorang kita dapat pengawas seorang. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi. Dan sebenarnya dia akan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Betul? Kalau awak relate balik, boleh jadi tak dia dapat 2 orang je? Boleh jadi tak dia dapat 3 orang je? Boleh jadi tak dia dapat 4 orang je? Okay? Boleh. Dan mungkin juga dia dapat 6-6 itu adalah pengawas. Okey, cuma kebarangkalian dia kecil ke besar kita tak tahu. Tapi nak bagi tahu bahawa kemungkinan tu boleh berlaku. Okey, so this sebab probability, kebarangkalian. Boleh tak benda tu berlaku? Boleh berlaku. Okey, saya dah bagi tahu dah awak apakah nilai yang mustahil. Nilai mustahil dalam kebarangkalian apa dia? Saya pernah bagi tahu awak tahun lepas. Ya, Fatin nak cakap apa Fatin? Tak dengar. Apakah nilai yang mustahil dalam kebarangkalian? 0, 1. Kosong adalah mustahil, 1 adalah pasti berlaku. Betul? Okey, Aliana? Kosong adalah benda yang mustahil. Ni probability dia bukan senarai ni. Kosong itu adalah perkara yang mustahil berlaku. Maksudnya kalau mustahil berlaku, contoh apa benda yang mustahil berlaku? Benda apa yang mustahil? Contoh kebarangkalian awak memilih Fatin, saya tak dengar. Sorry. Kebarangkalian memilih contoh dalam kelas lelaki semua. Dalam sekolah KE contoh ada lelaki semua dalam kelas tu. Apakah kebarangkalian memilih pelajar perempuan? Dah tentulah kosong. Okey, maksudnya kebarangkalian dia kosong sebab tak ada. Okey. Jadi benda yang pasti berlaku satu. Ini saya dah sebut banyak kali dah. So antara kosong dan satu dalam tu, tengah-tengah tu, itu adalah kebarangkalian. Sama ada kebarangkalian dia tinggi ataupun kebarangkalian dia kecil. Alright. So kita ada lagi satu soalan.
Contoh 3 lebih kurang juga. Hafiz membeli 1 dozen telur di sebuah kedai runcit. Setelah sampai di rumah, telur yang dibeli jatuh secara tidak sengaja ke lantai. Okey, telur tu jatuh. Jika X adalah satu pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan telur yang pecah, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Jadi apa jawapan dia? Setelah kita dah belajar ni. Apakah nilai yang mungkin bagi X? Jawapannya adalah boleh tak berlaku dia jatuhkan telur tu, boleh berlaku tak satu pun tak pecah? Boleh. Boleh kan? Mungkin Ya. tak pecah, berap jatuh cek semua tak pecah. Boleh tak? Boleh. So kosong. Boleh jadi tak sebiji je pecah? Boleh. Boleh. Jadi boleh tak saya teruskan sampai berapa? Sampai 12. Ya, 11. sampai 12 sebab kita ada 12 biji je. Perkara yang mustahil adalah kalau awak jatuhkan sedozen tetapi yang pecah 13. Tu benda yang mustahil lah. Okey. Awak jatuhkan 12 jadi kemungkinan besar boleh jadi pecah semua 12. Boleh jadi tak pecah satu. Okey, boleh jadi macam itulah. So this is about probability. Baik. Kita ada soalan-soalan yang simple dekat sini. Okey. Saya ingat kita boleh buat dengan pantas lah. Kita boleh buat dengan pantas. Okey, baik. Awak je kita bincang, baca soalan, awak bagi tahu jawapan terus. Lepas tu kita boleh move on lah. Dalam satu sesi cabutan nombor bertuah, 5 orang dipilih secara rawak untuk menerima hadiah. Okey, jika X ialah satu pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan penerima cabutan bertuah merupakan seorang perempuan, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, jadi apa jawapan dia? 0, Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Alright, itulah jawapan dia. 5 orang saja. So, boleh jadi dalam tu ada perempuan, boleh jadi tak ada perempuan, boleh jadi seorang, boleh jadi dua, boleh. Okay, so dia settle. Nombor 2, sebuah kilang mengeluarkan mentor LED untuk pasaran tempatan. 10 mentor dipilih secara rawak dan diuji untuk kecacatan. Jika X adalah sesuatu pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan mentor LED yang rosak, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, jadi berapa biji mentor yang dia pilih ni? Ni kat sini ada. 10, 10. Jadi jawapan awak akan jadi berapa agak-agak? 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Senang tak setakat ni awak rasa? Senang. Okey. Terima kasih kerana soalan ni senang dan patut awak faham. Dan juga malangnya soalan ni tak keluar exam lah. Okey. Itu je lah saya nak beritahu. Nombor 3. 3 biji dadu dilemparkan secara serentak. Jika X adalah suatu pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan mendapat nombor 5, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Boleh tak bila baling dadu tu 0. boleh tak dia ada 3 dadu Awak bayang awak ada 3 dadu. Awak baling dadu tu. Boleh jadi tak dapat langsung nombor 5. Boleh. Boleh kan? Jadi X boleh mula dengan kosong lah. Dia baling lagi 3 dadu tu. Boleh kemungkinan dapat dalam 3 dadu tu satu dapat nombor 5. Boleh tak? Boleh. 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 Dia kalau 2 dapat nombor 5 boleh tak? 2 dadu dapat nombor 5. Boleh juga. Boleh juga. 3-3 dapat nombor 5 boleh tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi kebanyakan yang rendah lah. Tapi tak apalah. Boleh kan? So takat tu sebab kita ada 3 dadu kan? Boleh tak lebih daripada tu? Tak. Okey, Tak. 4. Mustahil. Mustahil. Baik, 4. Sebuah kotak ni soalan last lah. So awak bagi tahu saya jawapan dia. Awak baca, awak bagi tahu. Kosong.
Okey, ada orang nak buat dah. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Itu je ke? Je kot. Ini je kot. Okey, orang lain? Ni Fatin ni. Orang lain? Kenapa Akil keluar masuk ni Akil? Line problem tak cikgu? Ya. Sian kat orang ni. Okey, orang lain? Ke sama je jawapan dia apa? Jawapan awak? Sama. Sama ah. Sama tu, yang lain diam tu memang betul lah ni jawapan dia. Sebab kita ada 2 biji yang perlu dicabut. Jadi sama ada awak dapat, tak dapat langsung. Awak dapat 1 ataupun awak dapat 2. Okey, so settle lah. So jadi habislah untuk pembuli ubah rawak, distrik ataupun selanjar. Okey, jadi saya nak masuk binomial tu. Jadi sebelum masuk binomial tu, saya minta nak buat lah latihan ni. Tak payah aku. Saya ingat awak okey kot yang ni. Okey Kot. je. Awak okey kan? Jadi saya ingat Okay. saya terus pergi ke apa tu, orang kata apa? The real business lah. Okey, inilah bisnes yang paling pertama penting dalam kita punya tajuk ni lah. Kita ada 2 tajuk penting, iaitu binomial dan normal. Okey. Hari ni saya akan dalam masa yang ada ni kita cuba bincang binomial dulu sikit. Kalau tak sempat kita sambung lagi nanti. Baik, first kali soalan ni kita nak kena faham apa kita nak belajar. Kita nak belajar menentukan kebarangkalian bagi satu peristiwa dalam taburan binomial. Jadi binomial ni adalah datang daripada nama dia adalah Bernoulli. Berapa saya dengar kat fizik? Jacob Bernoulli. Benar. Nah. Dia ada teori Bernoulli, ingat tak? Dalam fizik. Okey, jadi sebenarnya Jacob Bernoulli ni dia yang buat taburan binomial ni. Sebab sebenarnya binomial ni asalnya nama dia lah. Okey, sebenarnya nama rumus ni dulu, rumus Bernoulli. Okey, tapi dia tukar sikit jadi binomial. Tapi binomial tu still refer kepada dia jugalah, Bernoulli ni. Okey. Jadi kalau awak lihat muka teks, muka surat 152, apa tu 152. Okey. Awak baca yang oren tu, okey. Hanya terdapat 2 kesudahan yang mungkin, iaitu kejayaan dan kegagalan. Okey. Jadi maksudnya dalam kes ini, dalam kes Bernoulli ni dia ada 2 keadaan je, satu berjaya ataupun satu lagi kegagalan lah. Okey. Kebarangkalian kejayaan, okey, sentiasa sama dalam setiap percubaan. Okey, dia ada tanda apa tu? Tanda inverted comma tu, kebarangkalian kejayaan. Kadang-kadang tu dia sebut dia ada tanda tu bukan apa, kadang-kadang bukan kejayaan juga, kadang dia kejayaan tu kita refer kepada benda yang bukan kejayaan, tapi nanti saya akan tunjuk contoh-contoh soalan yang sebenarnya dia bukan kejayaan tapi dia lebih kepada macam kadang-kadang nampak macam kegagalan pun ada, tapi sebab kita guna rumus tu kita terpaksa revise kita apa nanti saya tunjuk kat awak. Kebarangkalian kejayaan dia ada buat tanda inverted comma tu sentiasa sama dalam setiap percubaan. Jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, maka kebarangkalian kegagalan diberi oleh 1 tolak P. Okey, kalau kita katakan kalau awak tengok ni, ni taburan binomial ni bentuk dia, cara kita tulis. Okey, yang kita tulis tadi X tadi. Okey, X tadi yang kita tulis senarai tadi. So kita buat macam ni, binomial NP. Okey, apa dia N ni? N ni ada tak tulis sini? Ni bilangan percubaan dan P ni adalah kejayaan. Mana? Ni. Kejayaan P. Okey, kejayaan. Dia ada macam-macam kat sini, tapi untuk rumus ni kita nak untuk nyanyi. N ni adalah bilangan percubaan ataupun kat sini disebut ialah bilangan percubaan, dan P adalah kejayaan. Dan kadang-kadang P ni kita refer sebagai 1 tolak P untuk Q. Okey. Ataupun P ni kejayaan, Q ni kegagalan lah. Okey, jadi kejayaan juga kegagalan juga sama dengan 1 tolak P. Ataupun dengan kata lain macam ni. P tambah Q jawapan dia 1. Nampak ni? P
P tambah Q sama dengan 1. Kenapa? Ingat tak saya kata kat awak tadi? Kita ada dua keadaan. Satu, kita ada macam ni saya nak beritahu awak dulu. Awak tengok skrin ni. Okay. Yang ni kita ada keadaan mustahil. Yang ni ada keadaan pasti berlaku. Pasti. So sini 1, sini kosong. Okay, dalam ni sini ni adalah probability ataupun kebarangkalian lah. Kebarangkalian. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, mustahil kalau kita kita tengok rumus ni adalah kalau kita nak tahu benda tu pasti tak pasti, maksudnya kalau sini tambah dengan sini, jawapan dia mesti 1 juga. Okey. Jawapan dia mesti 1. Maksudnya macam mana saya cakap apakah kebarangkalian awak dapat A dalam MMAT? Okey. Okey, katalah kita contoh kita buat satu contoh yang mudah. Apakah kebarangkalian awak nak dapat A dalam MMAT? Katalah kebarangkalian, katalah kita kata budak ni nama apa? Kata budak ni nama Ali. Okey, budak ni nama Ali. Okey, Ali ni kebarangkalian dia nak lulus adalah 60% tu ya? Katalah dia kira-kira 60% dia nak boleh lulus. Maknanya kalau kita kira kalau kebarangkalian dia nak lulus 60%, berapa kebarangkalian dia nak gagal? Mestilah 40% tu ya? Betul tak? Dan bila kita tambah hasil dia mestilah 100% betul tak? Jadi itu maksud saya tadi. Bila kita tambah kejayaan dan kegagalan, jawapan dia mesti 1. Okey, boleh faham lah? Okey, baik. Terima kasih. Jadi, satu dekat sini saya tulis ni apa ni? P tambah Q sama dengan 1. Maksudnya kalau kejayaan tambah dengan kegagalan, jawapan awak mesti 1. Alamak, ni siapa call ni? Sekejap Ya. 8204 2108 6003. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Okey, sorry ya. Alright, kita pergi kat sini. Ni rumus dia. Ni rumus dia. Jadi ni yang penting ni rumus ni. Okey. Kebarangkalian mendapat R kali kejayaan dalam satu eksperimen binomial diberi oleh rumus yang ini. Okey, NCR, PR, Q, N tolak R dengan okey, ini rumus ni diberi dalam exam. Okey, diberi dalam exam. Saya tengok dekat dalam buku teks tak ada ke? Ada kan? Ada. Muka surat 155. Rumus ni diberilah. Okey. Diberi P, X sama dengan R sama dengan ni. So awak tengok muka surat 155. Yang warna kuning tu. Itu adalah rumus dia. Okey, baik. Jadi ni awak boleh baca lah nota-nota ni semua. Tapi modul ni dah ringkaskan dah lah. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok soalan ni. Contoh 4 ni. Kebarangkalian Hannah menang dalam satu permainan badminton adalah 0.4. Jadi kita nampak jelas kat sini. Kebarangkalian Hannah menang dalam satu permainan, dia bagi dah. Kebarangkalian menang adalah 0.4. Maknanya menang ni 0.4. Kalah dia berapa? 0.6. Tapi kalau kita lihat tapi kita tengok keadaan ni, yang ni 0.4 ni kita kata kejayaan Ni saya kata tadi dia ada inverted comma tu sebab ni lah. Sebab kita lihat kebarangkalian Hannah menang satu permainan badminton ada 0.4. Kalau kita fikir balik, ni bukan satu kejayaan. Yang sepatutnya 0.6 lah kejayaan tu, betul tak? 0.9 lebih kan? Sebab dia nak menang tu sedikit. Jadi tapi kita tetap panggil dia kejayaan. Sebab dia kata ini kebarangkalian Hannah nak menang ni adalah 0.4. Sebenarnya kita fikir logik, sebenarnya dia nak menang ni kebarangkalian ni kecil. Dia nak kalah lebih daripada dia nak menang kan? Okey, yang ni maksud saya kata tadi inverted comma tu. Okey, baik. Jadi kan
kebarangkalian Hannah menang satu banding ini adalah 0.4. Maknanya sekarang ni ini adalah kita punya P. Okey, boleh? Boleh. Cari kebarangkalian bahawa Hannah akan menang 6 daripada 10 permainan. Okey, 6 ini adalah daripada 10 permainan. Okey. Dia punya kebarangkalian nak menang dia P ataupun 0.4. Lepas tu dia kata apa? Dia bila main 10 game, dia tanya boleh tak Hannah ni kebarangkalian Hannah nak menang 6 game ni berapa pula kebarangkalian dia? Sebab dia dah kebarangkalian 0.4 nak menang 6 ni. Berapa kebarangkalian tu? Jadi maksudnya sekarang kita tahu bahawa 6 ini akan jadi R. Okey, ataupun kita kata X. Tadilah R. Ataupun kita tulis R je lah. R. Dan 10 ini akan jadi N. N ni adalah bilangan percubaan. Berapa kali dia main? 10 kali lah. Betul lah. Dia tak akan lebih pada tu, tak kurang pada tu. So N dia 10. So R tu adalah bilangan kali, kalau kita tengok ayat kat sini lah. R tu adalah bilangan kejayaan tadi. Okey. Ataupun bilangan kita kira dia berapa? 0, 1, 2, 3 sampai N. Jadi kebarangkalian Hannah akan menang 6 daripada 10 minit adalah R untuk 6 dan juga N adalah 10. Jadi apa kerja kita sekarang adalah kita tulis balik P probability X sama dengan 6. Okey. Ataupun kalau nak lebih orang kata bersopan santun, kita tulislah rumus dulu. Ni untuk pertama kali kita tulis rumus dululah. Sampai ni tak payahlah. Okey. NCR PR Q N tolak R. Okey, kalau boleh awak nanti saya harap awak boleh berlatih tulis ni lah, berlatih. Okey, supaya kita sentiasa ni. Jadi P X sama dengan R kita adalah 6. Okey, R kita adalah 6. Jadi kita pergi lagi. N kita tadi adalah 10. C R kita tadi adalah 6. P tadi kita ada berapa tadi? 0.4. 0.4. R kita balik tadi 6 kan? Okey, buat kurungan lah. Tak lagi susah dengan kalkulator. Lepas tu Q kita 0.6. Okey, dan N tolak R adalah 4. 10 tolak 6. Maksudnya 10 tolak 6 kat situ jadi 4. Okey. Okey, setengah orang dia hafal terus lah. Dan saya tak mau cakap benda ni tapi saya cakap jugalah. Maksudnya kalau lah ditakdirkan, saya harap tak berlaku lah benda ni. Ni untuk pelajar yang lemah sangat. Benda ni, kalau benda ni senang. Tapi kalau ada juga keadaan berlaku yang budak salah buat juga. Tapi masa kita mereksa benda ni, kita periksa benda ni, kalau keadaan dekat sini dengan dekat sini kita tambah dapat 1, kita bagi 1 markah dah. Walaupun salah. Maksud tak apa, walaupun awak salah lah. Awak salah buat. Tapi awak boleh dapat 1 markah kalau 0.4 dan 0.6 ni, ataupun apa-apa nombor kat sini, P kat sini, Q kat sini, kita tambah 2 tu dapat 1. Maksudnya di situ kita nampak konsep, awak faham konsep lah. Tetapi jawapan lain awak dapat salah lah. Yang situ dapat markah kesian kat situ je. Tapi saya nak awak tak salah lah. Okay. So kita just ambil rumus dan kita masukkan, dan ini awak boleh tekan calculator terus. Tu jawapan dia apa dia? Tekan calculator. Tekan sekali direct ni semua ni. 10C 6 0.4 kuasa 6 0.6 2.06. 2.06. Tak tahu saya tekan ni je. Salah tekan tu sebab kita punya probability tak boleh lebih daripada 1. Okey, saya tekan ni. 0.11. Kosong. Apa dia? Tak apalah, jawab lah. 0 point kan merajuk. Tekan lagi. 0 point. Dapat merah. 4. 5. Siapa yang dapat make error tu? Saya. 0.11. Ada yang dapat 0.11, ada yang dapat 0.115. Baik, dengar ni baik-baik. Untuk soalan probability macam sekarang ni, taburan binomial ataupun taburan normal nanti, kita punya titik perpuluhan kita mesti ada 4 macam ni, ataupun kita panggil angka berhenti dia mesti 5 macam ni.
Ini lengkap jawapan dia. Awak tak boleh buat 0.111. Awak tak boleh buat jawapan 0.1. Okey? Boleh? Apa berlaku kalau awak buat Boleh. juga? Apa berlaku? Saya nak bagi saya cerita ni apa berlaku. Kalau awak buat 0.1 ataupun 0, apa berlaku? Kita akan bagi markah penuh juga. Contoh sini K1, sini N1. Kita bagi markah penuh lah tu. Tetapi akhirnya kita finalize dia. Kita akan SS1. SS1. Kalau SS1 maksudnya kita denda satu markah. Kita tolak balik. Maknanya apa sebenarnya markah awak berapa? Awak satu je. Maksudnya seolah-olah yang ni tak dapat markah pun. Betul tak? Okey, ya. so tolong jangan buat yang ini dengan ini. Mesti buat yang ini. Okey, rugi saja ditolak satu markah kerana benda yang macam ni. Saya ulang balik, benda ini mesti adalah 5 angka berti. Okey, ataupun 4 titik perpuluhan dia. Semua soalan berkaitan dengan taburan kebarangkalian. Taburan normal ke. Okey, buat je 4 titik perpuluhan. Jangan duk apa? Okey, katalah awak dapat jawapan macam ni. 0.2150. Okey, awak nak tulis 0.215 boleh tak? Tak boleh juga. Boleh. Okey, jawapannya boleh. Ini je boleh. Kes macam ni je boleh. Tapi kalau boleh, tak payahlah tulislah penuh juga macam ni. Apa masalah dia? Boleh? Jangan Boleh. pening kepala kita. Jangan pening kepala. Boleh. Buat je 4 titik yang kepala. Walaupun ada kosong, bubuh je. Alright. Okey, baik. Contoh yang kelima. Sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak 5 kali. Okey. Cari kebarangkalian mendapat nombor 6 sebanyak 3 kali. Okey, dalam kes ni kita cerakinkan dulu, kita keluarkan dulu. Apakah nilai contoh yang dia banyak sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak 5 kali. Betul, mendapat nombor 6 sebanyak 3 kali. Okey, soalan dia. Apa nilai N dia? Apa nilai R dia? Okey, apa nilai P dia? Apa nilai Q dia? Baru kita boleh dapat masuk rumus lagi. So N dia berapa? Berapa dia punya 5. bilangan 5. percubaan kita? 5. Okey, very good. 5 kali ini akan jadi N. Sebab kita akan baling dia 5 kali. Okey. R kita? 3. Ya, ini 3. Very good. P kita? 6. Kebarangkalian kak. Kebarangkalian mendapat nombor 6. Kita adalah dadu. Ini cerita pasal dadu. Han nak dapat nombor 6 ni, apa kebarangkalian kejayaan Han dapat? Awak kau tak biasa main? Ya. Bukan, 0.6 bukan. 0.6 betul ke? Tak berapa tepat? 1.6. Apa dia? 1.6. Ya, very good Iman. 1/6. 1/6. Betul ke Iman tadi cakap? Saya salah orang pula. Ya, Betul 1/6. Tak kita rasa kok Bazir yang jawab kan cikgu ni. Sampai hati cikgu. Okey, baik. 1/6. Kenapa? Iman. Kenapa jawapan hang 1/6 dan saya kata betul? Kenapa jawapan tu macam tu? sebab dadu dia ada 6 bahagian dan kalau 6 tu salah satulah. Satu Ya, daripada 6. very good. Ya, betul tu Iman. Tepat sekali. So kita dadu ni kita ada 6 bahagian. Tak tahu lah orang kok awak tak pernah duduk zaman handphone ni, awak tak pernah main dadu. Okey, sebenarnya dadu ni seronok agak main dia. Jadi awak ada 6 pilihan. Jadi kebarangkalian dapat nombor apa-apa nombor dapat nombor 2 ke nombor 3 ke apa-apa nombor. Kebarangkalian untuk dapatkan satu nombor tu adalah 1/6. Bermakna kebarangkalian untuk kebarangkalian untuk gagal berapa? 5/6. 5/6. Ada 5 lagi yang menunggu. Nampak macam sepatutnya kejayaan kan, tapi dia jadi kegagalan dia adalah 5/6. Okey, jadi kejayaan untuk mendapatkan 1/6 ni adalah
1/6 dalam untuk P ataupun mendapatkan nombor 6 1/6. Okey, baik, kita dah lengkap ni. Baru kita masukkan dalam rumus. Jadi saya masukkan dalam rumus selalu P X 3. Okey, sama dengan kita boleh tulis rumus balik. Tak payah tulis lah, saya tulis jawapan terus lah. Dia berdasarkan rumus tadi lah. 1/6 6 5/6 2. 5 tolak 3 2. Okey, di sini kita boleh tekan kalkulator lah. Dapat apa? Awak tekan kalkulator, sekejap lagi awak duk dapat salah lagi. Nanti nak dapat soalan ni, awak akan tekan kalkulator betul-betul. Kosong point 032. Ke? Sekejap, saya tengah tekan juga ni. Sekejap tau. Kuasa 6. Awak pakai kalkulator putih senang lah, awak masuk tepat-tepat je. Putih hitam tricky sikit lah, buat sikit-sikit. So saya tekan, saya dapat 1 ataupun bukan 1, dapat 0.0 0.0322. Betul lah? Betul, sama. Sama Ataupun awak boleh tak bagi dalam bentuk pecahan? Ada juga kalau kita saya bagi pecahan ni. So saya ikut je, boleh je. So awak akan dapat 125 per berapa? 388 ni. 3888. Okey. So tapi kalau boleh bagi dalam bentuk ni lah. Okey. Awak boleh buat, tak boleh tekan semua pun tak apa. Awak tekan satu-satu. Awak tekan dulu 5C3. Dapat jawapan. Awak darab pula 1/606. Boleh. Tak no problem. Okey, satu-satu pun tak apa. Cumanya saya nak pesan kat awak, kalau awak dapat jawapan lebih daripada 1, kurang daripada 1, lebih daripada 1, dapat 2 point something, 1 point something, awak check balik. Sebab selalunya jawapan dia kurang daripada 1. Okay, dia tak boleh lebih daripada 1. Sebab probability dia mesti dalam lingkungan 0 sampai 1 dalam lingkungan tu. Okay. Jangan awak seronok pun dapat jawapan tu, awak terus ni. Okay. Baik, soalan terakhir nombor 6. Sebelum kita pergi ke latihan pengukuhan. Ada 15 minit lagi ni. Contoh nombor 6. Okay, sekarang ni kerja kita nak kenal pasti tu. Apa dia? Didapati bahawa 5% daripada jumlah pengeluaran telefon pintar di sebuah kilang adalah bermasalah. 9 unit telefon pintar diambil keluar secara awak. Secari kebarangkalian bahawa tiada unit telefon pintar didapati bermasalah. So, soalan saya adalah, apakah nilai N? Apakah nilai R? Apakah nilai P? Apakah nilai Q? So, N kita apa? 9. N kita adalah 9. Very good. 9. Ya. N kita adalah 9. Maksudnya kita ada 9 unit telefon diambil kan? Okay, jadi dia ada N lah. So, kita akan ambil 9. So, dia tanya pula, cari kebarangkalian bahawa tak ada telefon pintar yang masalah. Okay, so R kita berapa? Kosong lah, R kita kosong. Tak ada yang masalah. Kalau ada, cari kebarangkalian bahawa 1 unit telefon pintar didapati bermasalah. 1, R kita 1 lah. Boleh? Kalau cari kebarangkalian bahawa 2 unit yang bermasalah. Okey, boleh? Sekarang tak apa. Kita buat yang ni dulu. Tak lagi saya adjust soalan yang ni. Jadi saya ubah soalan ni sikit. Tak lagi. Okey, sekarang P kita apa? P kita adalah bilangan kejayaan kita apa? 95.
Didapati bahawa 5% daripada jumlah pengeluaran kita sebagian ada bermasalah. Mana sekarang awak jangan cakap 95. Saya tahu. Yang ni yang saya kata tadi, inverted comma tadi, orang akan ada masalah tu. 5% ni adalah kejayaan sebenarnya. Okey? Boleh faham tak? Okay dah. Maknanya, Dah dapat dah. okey, sebenarnya dia adalah 0.05. Bukan 5% tu. Tak yalah, awak convert jadi 0.05. Okey? Dan maknanya Q awak adalah 0.95. Yang awak kata 95% tadi sebenarnya adalah kegagalan. Saya kata tadi inverted comma tadi. Okey. Kita nampak sebenarnya 5% tu adalah kegagalan kan. Tapi sebab dalam kes ni kita nak kira kebarangkalian yang rosak. Jadi kerosakan itulah kejayaan kita. Itu yang saya nak bagi tahu tu. Boleh faham lah? Boleh. Alright. Okey, baik. Sekarang ni kita dah dapat yang ni. So kita masukkan je lah P X sama dengan 0. Jadi kita masuk sebab tu yang penting benda ni untuk kita dapatkan dulu sebab kita baru boleh masuk dalam rumus. Okey. Jadi rumus kita tu kita boleh tulis dengan mudah, kita dah ada nilai tu. Jadi 9C0 0.05 0 0.95 9. Okey, kalau kita dapati kalau bawah ni tambah yang ini mesti dapat 1. Okey. Lepas tu lepas awak tekan calculator ni, mari saya pun tekan juga. Dapat apa? 0.63. 0.6302. Betul tak? Betul. Alright, inilah jawapannya. Okey, tadi saya cakap kalau saya ubah soalan kan. Okey, katalah saya ubah soalan. Soalan dia saya ubah sikit. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 unit bermasalah. Buat macam mana? Tadi saya kata cari kebarangkalian bahawa tak ada masalah, kosong. X kita kosong, R kita kosong. Cari kebarangkalian bahawa 2 unit kita bermasalah. Jadi awak akan buat R tu 2. Kan? Cari kebarangkalian bahawa 3 bermasalah. Sekarang soalan dia adalah cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 bermasalah. Apa nak buat? Buat 2 je kerja. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurang 2 unit telefon pintar didapati masalah. Jadi, kita kena adjust dekat sini. Sekurang-kurangnya 2. Maknanya sekarang ni kita punya soalan, kita akan buat ni alamak, apa benda aku tulis? Sekurang-kurangnya 2. Okey. P X. Kita tak boleh tulis sama dengan lagi. Sama dengan 1 tu 1 rosak. Sama dengan 0 tu tak ada rosak. Sama dengan 2 rosak. Tapi sekurang-kurangnya kita tak boleh pakai ayat ni. Kita kena pakai tanda ketaksamaan. Sekurang-kurangnya 2. Macam ni. Boleh? Boleh. Sekurang-kurangnya 2. Ini maksud dia. Maksudnya boleh tak 0 rosak? Boleh. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 2 kan? Boleh tak 1 je rosak? Boleh. Boleh tak sekurang-kurangnya 2 je rosak? Boleh. Boleh tak boleh tak kita ambil 3? Tak boleh sebab dia lebih daripada 2. Jadi dalam kes ni kita akan buat benda yang sama tapi ada 3 set. Maknanya awak akan buat guna rumus ni juga. Okey. So kita akan buat macam ni. Contoh P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2 tambah. Ni tiga benda. Awak nampak tak saya buat tepi ni? Nampak. Maksudnya 0 pun boleh, 1 pun boleh, 2 pun boleh. So dan awak kena buat 3 rumus kat sini. Nampak? 0 ni dah ada dah yang ni, betul tak? 0.6302 betul? Betul. Okey, so awak akan tambah yang ini pula. So awak kena ganti yang 1 pula. So jadi
9C1. Nampak? 0.05. Okey. Lepas tu apa kat atas ni? Dah tentulah. 1. 1. Sini akan jadi 0.95. Sini akan jadi berapa? 8. 8. Okey, 8 tambah 1 jadi 9. Boleh? Boleh. Boleh. Benda yang sama awak buat kat sini. 9C2. 0.05. Okey. So sini jadi 2. Sini akan jadi 0.95. Di sini akan, kalau situ 2, sini berapa? 7 lah kan? Okey, jadi awak kena kira yang ini, barulah awak tambah. Okey, kalau nak kira lah, soalan tak tanya pun, saya yang apa? Sebab kat kita punya contoh tak ada kan? Tak ada kan? Contoh. Okey, tak ada, tak apalah, kita try buat dulu. Kita buat yang nanti saya bagi sebenarnya contoh yang macam ni dalam buku teks dah. Tu saya kata soalan buku teks awak akan buat sebagai kerja rumah. Okey, sekejap lagi cumanya kita akan bincang sekejap yang ni, nombor 5, 4 soalan ni. Okey, tak payah nak dapat jawapan akhir pun tak apa. Yang pentingnya bukan apa, yang pentingnya kita tahu apa nilai NP tu semua tu. Kita kenal pasti dulu. Nanti awak tukar dalam rumus, awak boleh kira je lah. Baik, nombor 1. Kebarangkalian Amy lewat ke tempat kerja adalah 0.38. Dia sebut dah tu. Kebarangkalian Amy ni lewat ke tempat kerja ialah 0.38. Cari kebarangkalian Amy bagi Amy lewat ke tempat kerja untuk 2 hari daripada 5 hari. Jadi soalan saya adalah N kita apa? P kita apa? N5. Q kita apa? R kita apa? Alamak, patut R dulu. R kita apa? P kita apa? Q kita apa? So N kita apa? 5. 5. R 2. 2. P kita 0.38. 0.38. Q kita 0.62. 0.2 tu. Jadi awak masuk dalam rumus, tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey ya? Tak payah saya buat. Alright, very good. Nombor 2. Kebarangkalian untuk mendapat sebiji bola biru ialah 0.45. Cari kebarangkalian mendapat bola biru sebanyak 3 kali daripada 8 kali cabutan dengan ganti balik. Ni masuk ganti balik ni dia letak balik lah. Kita pernah bincang benda ni dulu kan. Okey, baik. Kebarangkalian untuk mendapat sebiji bola biru ialah 0.45. Cari kebarangkalian mendapat bola biru sebanyak 3 kali daripada 8 kali cabutan dengan ganti balik. Baik, N kita berapa? 8. N kita 8. Very good. Kita punya R 3. very good. 3. Kita punya P 0.45. 0.45. Good. Q 0.5. 5. Very good. Awak masukkan dalam rumus, tekan kalkulator, dapat jawapan. Very good. Okey, nombor 3. Apa saya letaklah jawapan dia terus sebab saya ada jawapan kat sini. Jawapan dia kat nombor 1 ni 0.3441. Kot-kot lah ada orang yang cuba kan. Tak lagi nak check jawapan betul tak betul. Dan nombor 2 ni jawapan dia 0.04273. Okey, ni jawapan untuk nombor 2. Okey, nombor 3. Baik, N kita berapa? Apa dia? 4. 4. Very good. R kita? 1. R kita 1. P kita? 1/2. Apa dia? 1/2. Betul ya tu? 1/2? Ataupun 0.5. Okey. Kenapa? Bagi tahu kawan-kawan tu yang blur-blur tu. Pasal apa? Tak, dia ada 2 Sebab option. Jadi 1. Gambar dekat. Ya, very good. Ada gambar dengan angka. Ya, very good. Baik, Q? 1/2 juga. Okey, ataupun 1/2. Okey, settle. Masuk dalam kalkulator, awak tekan, so awak akan dapat jawapan dia 0.25.
Okey, untuk nombor 3. Baik, nombor 4 yang terakhir. Suatu kajian perubatan mendapati 40% bilangan pesakit berjaya dirawat dengan menggunakan sejenis ubatan baru. Jika sampel 5 pesakit diberi ubat ini, cari kebarangkalian bahawa ubat ini akan berkesan untuk semua pesakit yang terpilih. Baik, soalan saya mudah saja. N apa dia? R apa dia? P apa dia? Q apa dia? Kita mula dengan N. N apa apa? 5. 5. Yes, very good. Datang dekat sini, 5 pesakit. R? Dah 5. Ha? R kita? 5. 5 awak takut cakap pasal apa? 5 lah sebab semua pesakit terpilih. Kan? Kalau dia kata cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 terpilih. Kita kena buat macam tadi yang saya cakap tadi. Betul ya? 0 tambah 1 tambah 2. Okey, tapi dia kata kebarangkalian untuk semua terpilih. So 5 penuh lah. 5. Okey. P kita adalah 0.4. 0.4. Q kita adalah 0.6. 0.6. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan ini. Kalau sepatutnya awak dapat macam ni. 0.011024. Okey, ini jawapan yang patut awak dapat dalam kalkulator. Okey, sebab kita dah habis masa. Jadi saya nak awak lihat muka surat buku teks. Muka surat 154. Itu 54 ke? Ini sedarakan cari saya tak mau buat yang senang. Bukan 154 lah, 157. 157. Yang 154 tu yang kita buat tadi tu, kita senaraikan je X sama dengan apa bla bla bla. Okey, tak maulah buat yang tu. Buat 157. Boleh? Boleh. Boleh tak awak Allah, buat? Boleh tak awak buat 4 soalan? Tak awak nak kurang pada tu. Sebab saya nak awak buat. InsyaAllah Awak boleh. awak Boleh. tu terang dengan saya, cikgu, banyak sangat cikgu. Nanti saya tak buat. Awak tu, Boleh. kalau awak nak 2 soalan pun siapa? Saya boleh bagi. Asalkan awak buat je. InsyaAllah boleh. Boleh kalau 4 soalan. InsyaAllah boleh. Okey. Okey, baik. Ataupun dengan kata lain, buat sebanyak mana yang boleh lah. Saya minta awak buat 4. Tapi kalau awak boleh buat 2 pun tak apa. Maksudnya bukanlah boleh buat. Tak apa, kalau boleh buatlah semua. Tapi saya takut awak banyak kerja lain. PDPR ni cikgu bagi kerja. Betul tak? Ke tak? Banyak. Sebab PDPR kan. Jadi cikgu bagi kerja je lah. Nak mengajar lebih-lebih pun tak boleh kan. Jadi saya macam saya ni, saya duk fikir juga lagi. Saya bagi, awak tak buat pula. Okey. Saya punya harapan adalah 4 soalan ni awak boleh buat lah. Okay, tapi kalau awak kata awak tak mampu nak buat 4, awak buat 2 pun tak apa. Awak snap, awak hantar dekat saya. Boleh? Boleh. Alright. So, kalau boleh hantar sebelum hari Ahad lah. Sebab hari Isnin saya nak tajuk seterusnya kan. Kalau boleh sebelum Ahad ni awak hantar. Okay? Boleh? Boleh. So, terima kasih kepada 5 saintis hari ni. Saya nampak macam ada 14 orang. Seorang lagi siapa yang tak masuk? Kami 16 orang. Kelewat memang 14 orang? 16. 16. Oh ya, 16 tolak 2, 14. Jadi saya pakai 2, jadi 14. Lagi 2 orang tak masuk. Siapa dia 2 orang tu? Bazil ada, Aziratul ada. Siapa? Yusri dengan Adi ada, Fatihah ada. Syafika. Oh, Syafika. Okey. Tak apalah. Kalau boleh saya akan cuba bubuh video yang kita belajar hari ni untuk ulang lagi. Termasuk awak lah kalau awak nak tengok balik pun boleh. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.